Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia binti Sulaiman. Nombor pendaftaran 23 DIB 19F2058. Berikut adalah merupakan isi kandungan. Yang pertama, latar belakang organisasi. Kedua, tim Mika Advisory. Ketiga, pengenalan latihan industri. Keempat, laporan teknikal. Kelima, kesimpulan. Dan keenam, komen dan cadangan. Seterusnya adalah latar belakang organisasi. Syarikat Mika Advisory ditubuhkan pada tahun 2021 dengan nombor pendaftaran NS026559-A. Ianya merupakan sebuah agensi di bawah syarikat As-Salihin Trustee Berhad. Fokus syarikat tertumpu kepada pengagihan harta pusaka Islam di bawah Akta Syarikat Amanah 1949. Ianya ditubuhkan untuk memenuhi keperluan umat Islam bagi memelihara, melindungi dan mengagih harta berdasarkan prinsip syariah. Seterusnya merupakan tim Mika Advisory. Pengenalan latihan industri. Latihan industri ini berjaya membentuk dan membuka minda pelajar selain memantapkan disiplin diri di alam pekerjaan. Walaupun renyah, pendedahan ini menjadikan lebih matang dan mampu berdepan pelbagai kemaslahatan. Laporan teknikal. Tugasan saya melibatkan 3 badan utama dalam pengurusan harta pusaka yang terdiri daripada Amanah Raya Berhad, Pejabat Pusaka Kecil dan Mahkamah Tinggi Sibil. Proses pembahagian faraid melibatkan perbicaraan di Mahkamah Syariah dan berikut adalah tertib dalam pengurusan harta pusaka, iaitu yang pertama, urus jenazah. Kedua, urus hutang liability. Ketiga, urus cukai atau zakat yang tertangguh. Keempat, tuntutan harta sepencarian. Kelima, wasiat. Dan keenam, faraid. Tugasan teknikal yang pertama iaitu dengan menggunakan e-portal IEP dengan mengunci masuk e-portal, memasukkan data pelanggan. Setelah lengkap dan telah direview serta disahkan, maka proses menandatangani dokumen wasiat dan hibah dijalankan. Selepas itu, dokumen dimajukan ke HQ As-Salihin di Kelana Jaya. Seterusnya, membuat servis perkhidmatan insurans dengan membuat sebuah harga Reporters Plus dan Merriment, membuat bayaran not tax di pejabat pos dan menghantar cukai jalan tersebut kepada pelanggan. Urusan di pejabat tanah adalah untuk membuat permohonan salinan diakui sah. Antaranya adalah cara rasmi, iaitu untuk mendapatkan salinan geran tanah. Berikutnya adalah urusan di pejabat pusaka kecil, di mana menguruskan harta alih dan tak alih dengan nilaian harta tidak melebihi 2 juta dengan mengunci masuk e-portal MyETab, melengkapkan borang A dan borang D. Urusan di Pejabat Amanah Raya Berhad pula adalah untuk menukar hak milik kenderaan dengan mendapatkan tanda tangan Pesuruhjaya Sumpah. Proses ini dilakukan kerana jangka hayat cukai jalan hanya boleh dihidupkan 6 bulan sahaja selepas kematian, iaitu selepas tarikh akhir cukai jalan. Urusan di Mahkamah Syariah dilakukan adalah untuk mendapatkan sijil perintah faraid, di mana pelanggan merupakan waris kepada penduduk tetap yang berasal dari Pakistan. Memandangkan waris arwah suaminya berada di Pakistan, maka untuk menukar hak milik pemegang saham perlu melalui permohonan sijil perintah faraid. Proses perekodan pelanggan memerlukan mesin pencetak, penyusunan dokumen dan fail yang teratur dan disimpan rapi. Selain itu, bagi memudahkan data pelanggan didapati dengan mudah, segala maklumat pelanggan disimpan dalam Google Drive. Aktiviti pemasaran merupakan tunjang utama bagi memastikan sesebuah syarikat terus berkembang dan merupakan langkah bagi memperkenalkan servis atau produk kepada orang ramai dan difokuskan kepada prospek yang berminat. Berikut adalah pembukaan booth sepanjang saya berada di latihan industri dan pelibatan dengan Politeknik Nilai dalam program Islamic Banking and Finance Talk. Sepanjang latihan industri dijalankan, terdapat beberapa tugasan yang melibatkan dengan institusi luar. Antaranya adalah Pejabat Pesuruhjaya Sumpah untuk mendapatkan akuan sumpah sijil perintah faraid bersama pegawai insolvensi untuk urusan pembengkrafan, pegawai bank untuk urusan MRPT, pejabat jabatan bantuan keamanan untuk urusan tuntutan harta sepencarian dan menghadiri khusus anjuran Kelab Wanita Ikon Malaysia. Kesimpulannya, bidang ini sangat luas dan harus didedahkan kepada orang ramai. Adanya ilmu di dada berkaitan pengurusan harta pusaka menjadi kelebihan untuk mengurus harta pusaka selain merupakan fardu kifayah. Komen saya adalah syarikat perlu meramaikan staf di ofis untuk memudahkan dan melancarkan urusan pentadbiran kerana banyak melakukan kerja di luar ofis, di mana melibatkan tempat yang jauh dan kekangan masa sehingga waktu malam. Walau bagaimanapun, ianya mengikut kepada bajet syarikat.
Dan cadangan saya pula adalah menggunakan sistem niagawan untuk memudahkan perekodan dan mengetahui aliran tunai dengan mudah dan cepat. Sekian dari saya, terima kasih.